Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur, rasa bertuah, rasa mujur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan usia kita, memanjangkan pelbagai nikmat yang Allah bagi kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat keluarga, anak, isteri, harta dan sebagainya. Apa khabar tuan-tuan? Kita lama berada di rumah dalam tempoh PKP, semoga kita terus bertabah. Kita hanya kena duduk di rumah sahaja, tetapi frontliners kena buat macam-macam tugas. Jadi alhamdulillah, kita tidak putus untuk memanjangkan doa supaya negara kita, seluruh dunia, seluruh negara umat Islam seluruh dunia diangkat daripada wabak ini, penyakit COVID-19. Dalam kesempatan tengah hari ini, tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kitab ataupun satu buku yang dikira sebagai asas bila kita berdamping ataupun belajar mempelajari Al-Quran. Kitab asalnya daripada kitab Arab karangan Imam An-Nawawi yang tidak asing lagi dengan kita. Sekarang ni asalnya daripada bahasa Arab, tapi sekarang ni sudah diterjemahkan oleh Ustaz Hakim Rosli. Tajuk asalnya dalam bahasa Arab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian diterjemahkan dan diletak nama oleh Ustaz Hakim Rosli, Adab Berdamping dengan Al-Quran. Buku ataupun kitab yang nipis diterjemah dan direngkaskan oleh Ustaz Hakim Rosli, asalnya daripada kitab At-Tibyan oleh Imam An-Nawawi. Sebelum kita masuk berkenaan dengan perkongsian ataupun pengenalan kitab ini, kita kenal sikit berkenaan dengan siapa Imam An-Nawawi. Nama, asal, kemudian apa sumbangan Imam An-Nawawi kepada dunia Islam ataupun umat Islam. Imam An-Nawawi, nama dia ialah Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, digelar sebagai Abu Zakaria. Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz ni bukan hafaz Quran sahaja, tetapi hafal hadis. Kemudian tahu ilmu, mempunyai ilmu yang banyak, yang dalam, ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Al-Faqih, ulama fiqh, dan juga dianggap sebagai Syekhul Islam pada zamannya. Imam An-Nawawi dilahirkan di kampung Nawa di negara Syria sekarang, di selatan Dimashq ataupun Damsyik ataupun dipanggil sebagai Damaskus di Syria. Dilahirkan di kampung Nawa pada tahun 631 Hijrah, 631. Kemudian beliau belajar awalnya di kampung, kemudian pergi ke kota Damsyik, kota Damaskus untuk berjumpa, sebab kota Damaskus ni terkenal sebagai kota ilmu, kota yang ramai para ulama berada di sana, dan Imam An-Nawawi pergi ke sana untuk belajar. Imam An-Nawawi semasa belajarnya sangat sangat tekun belajar, dan
diceritakan oleh para ulama bahawa Imam An-Nawawi ini tidak makan banyak. Dia makan satu hari, satu malam sekali sahaja. Berbanding dengan kita, waktu biasa mungkin 3 kali, mungkin 4 kali. Tapi kalau waktu PKP ni lagi banyak kita makan. Semasa belajar Imam An-Nawawi hanya makan sekali sehari. Satu malam, satu hari sekali sahaja. Selepas Isyak. Ketika sahur dia hanya minum sahaja, minum sedikit. Dan ada peringkat permulaan Imam An-Nawawi belajar, dia tidak pernah baring untuk tidur. Jadi dia sangat menggunakan masanya semaksimal mungkin untuk belajar. Sebab itulah dia jadi seorang imam yang besar, seorang alim. Dia meninggal, Imam An-Nawawi meninggal pada tahun 676. Lahir pada 631, meninggal pada 676. Jadi umur Imam An-Nawawi tidak panjang, tetapi sumbangannya kepada umat Islam, kepada dunia Islam sangat besar. Sebab dia seorang yang sangat alim. Umur Imam An-Nawawi hanya 45 tahun sahaja, tetapi dia telah meninggalkan, Imam An-Nawawi ini telah meninggalkan banyak khazanah untuk umat Islam. Antara khazanahnya, buku-buku atau kitab-kitab yang telah dikarang, ditulis oleh Imam An-Nawawi sangat banyak. Antaranya yang terkenal, syarah Imam An-Nawawi belajar kitab Al-Muhadzab, kemudian dia buat syarah, dia letak nama Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kalau kita perhatikan ramai ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama, dia refer ataupun rujuk kepada kitab ni, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian Imam An-Nawawi juga menghuraikan kitab Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Ada kitab Syarah Sahih Muslim dan kitab yang digelar sebagai Al-Minhaj, ataupun nama kitab tu Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, dikenali sebagai Al-Minhaj. Kemudian yang paling terkenal ialah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40. Walaupun dalam kitab ni ada 42 hadis. Hadis-hadis yang merupakan dasar Islam. Imam An-Nawawi menghimpunkan hadis-hadis yang merupakan pokok dasar di dalam Islam. Bermula dengan hadis niat, innamal a'malu binniyat, sampailah kepada hadis yang akhirnya 42 hadis. Kemudian yang terkenal juga kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang warid, yang sahih, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Riyadhus Salihin juga terkenal di kalangan kita, semuanya karangan Imam An-Nawawi. Dan yang kita nak sentuh pada hari ini ialah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ataupun diterjemahkan dengan dan diletak nama Adab Berdamping dengan Al-Quran. Tuan-tuan boleh cari buku ni, keluaran ataupun terbitan PTS. Kita masuk sedikit dan insya-Allah kita akan tumpukan pada hari ini lebih kepada kelebihan membaca dan para pendamping Al-Quran, dan kita akan sentuh banyak sikit berkenaan dengan adab-adab mengajar dan mempelajari Al-Quran, adab dan etika pendamping Al-Quran, dan adab-adab utama sebelum membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi memuatkan ataupun tulis di dalam kitab ni At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dia membahagikan kepada 10 bab. Bab yang pertama, kelebihan membaca dan para pendamping Al-Quran. Bab yang kedua, kelebihan orang yang membaca Al-Quran berbanding orang lain. Bab yang ketiga, kemuliaan ahli Al-Quran dan tegahan supaya tidak menyakiti mereka. Bab yang keempat, adab-adab mengajar dan mempelajari Al-Quran.
Bab yang kelima, adab dan etika pendamping Al-Quran. Bab yang keenam, adab-adab utama sebelum membaca Al-Quran. Bab yang ketujuh, adab-adab umat Islam ketika berdamping dengan Al-Quran. Bab yang ke-8, ayat dan surah yang digalakkan untuk dibaca pada waktu tertentu. Bab yang ke-9, penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Dan bab yang ke-10, perkataan dan istilah yang digunakan di dalam buku ini, yang mana Imam An-Nawawi dia menjelaskan istilah-istilah supaya lebih jelas, lebih terang kepada kita. Saya memilih untuk berkongsi berkenaan dengan kitab ini sebab kita sekarang berada di dalam PKP, memang masa kita banyak dan kita antara hikmahnya Allah suruh kita nilai balik hubungan. Kita muhasabah diri kita dan kita cek balik hubungan kita dengan Al-Quran. Kita perbanyakkan masa dengan Al-Quran. Kita tak boleh tunggu masa untuk baca Al-Quran, tetapi kita kena peruntukkan masa, kena cari masa, kena khususkan masa untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tunggu nanti masa kosong, masa free, memang tidak ada. Tetapi kita kena khususkan satu waktu di dalam seharian kita semalaman untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji dan juga mengkaji tadabbur Al-Quran. Kita masuk sikit beberapa bab, tapi secara ringkas saja sebab ini terbatas masanya. Mula-mula sekali dalam muqaddimah al-muallif ataupun al-musannif Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi membawa ayat daripada surah Fatir ayat yang ke-32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian maksudnya terjemahan, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada orang yang kami pilih daripada kalangan hamba kami. Jadi Allah memang pilih untuk memasukkan Al-Quran. Allah pilih siapa yang kasihkan Al-Quran. Kita semua kena beriman dan kena sayang, kena cintakan Al-Quran. Allah pilih siapa yang boleh hafal Al-Quran, siapa yang dianugerahkan ilmu-ilmu berkenaan Al-Quran dan sebagainya, ilmu tafsir, ilmu ulum Al-Quran dan sebagainya. Dalam muqaddimah Imam An-Nawawi cerita antara sebab Imam An-Nawawi terpanggil untuk menulis kitab ini ialah Imam An-Nawawi melihat bahawa penduduk Damsyik sangat memberi perhatian kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sekarang ni musim PKP, ramai ada kesedaran di kalangan umat Islam di negara kita khususnya untuk lebih memperuntukkan masa mengaji Al-Quran. Kita tengok dalam grup di Facebook ataupun WhatsApp, media sosial, banyak bagi semangat ataupun buat grup khatam Al-Quran, satu keluarga kecil, satu keluarga besar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Jadi Imam An-Nawawi dia lihat pada ketika itu semasa hayat Imam An-Nawawi, penduduk warga Damsyik memang sangat memberi perhatian kepada Al-Quran dari sudut belajar, mengajar, menyebarkan dan mengkaji Al-Quran, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan, tidak kira siang ataupun malam. Jadi Imam An-Nawawi pun terpanggil untuk mengumpul maklumat dengan cara yang ringkas dan padat tentang adab pembawa Al-Quran, adab-adab orang yang menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan juga Imam An-Nawawi menyatakan manhaj ataupun apa yang terkandung di dalam kitab At-Tibyan 10 bab. Kita masuk bab yang pertama, kelebihan membaca dan para pendamping Al-Quran. Imam An-Nawawi memulakan bab yang pertama ini dengan membawa ayat daripada surah Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat dan mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi ataupun secara berterus terang, secara terang-terangan, mereka mengharapkan, mereka semua sebenarnya mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi Imam An-Nawawi membawa ayat ini sebagai satu suntikan motivasi kepada kita, suntikan motivasi yang terunggul, sebab ambil daripada sumber utama kita semua umat Islam, iaitu ayat Al-Quran. Jadi termasuk di dalam golongan ini ialah orang-orang yang membaca kitab Allah. Kita mengaji Al-Quran ini sebenarnya kita yarjuna tijaratan la tabur. Kita mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi kita mengaji Al-Quran, kita mengkaji tadabbur Al-Quran ini, sebenarnya kita terjebak, kita memilih untuk membuat perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi sebagai satu suntikan motivasi yang sangat kuat. Jadi dengan kalamullah ini kita kena lagi rajin untuk mengaji Al-Quran, sebab kita membuat satu pelaburan yang perniagaan yang tidak rugi. Kemudian Imam An-Nawawi membawa beberapa hadis, antaranya hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Belajar apa saja, belajar kenal huruf, belajar mengaji, belajar tajwid, kemudian mengajar. Orang yang belajar dan orang yang mengajar apa-apa saja berkenaan dengan Al-Quran, itulah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan juga Imam An-Nawawi membawa hadis yang kedua sebagai juga satu motivasi, galakan bagi semangat kepada orang yang mengaji Al-Quran. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, dia belajar, kemudian dia mahir, pandai mengaji Al-Quran, mereka ini sebenarnya berada bersama dengan segolongan manusia yang mulia lagi baik. Ada yang mengatakan bersama dengan para malaikat. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq wa lahu ajran. Orang yang mengaji, belajar Al-Quran, tetapi dia susah untuk menyebut kalimah Al-Quran, berat nak sebut, dia dapat dua pahala. Satu pahala mengaji, satu lagi pahala susah nak mengaji, tetapi dia tetap mengaji. Kemudian hadis yang ketiga, Imam An-Nawawi bawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat perumpamaan orang yang mengaji dan orang yang tak mengaji. Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Perumpamaan, bandingan orang yang mengaji, orang beriman yang mengaji Al-Quran diumpamakan sebagai buah utrujah. Buah utrujah ni buahnya kita tengok ataupun daripada luar kita boleh hidu bau wangi, dan buahnya pun sedap. Kalau kita di Perlis ni ada satu buah yang wangi dan sedap, namanya buah harum manis. Baunya harum, rasanya manis. Tapi utrujah ni lebih lagi lah. Kemudian
perumpamaan orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman tetapi tak mengaji. Jangan kita masuk golongan ni, golongan yang tak mengaji. Perumpamaannya diibaratkan sebagai buah kurma. Mazalut tamrah. Buah kurma. Buah kurma ni sedap tetapi tidak ada bau. Tidak berbau. Manakala perumpamaan orang munafik. Orang munafik ni yang menyembunyikan kekufuran ataupun menyembunyikan rasa tak puas hati dengan agama, dengan Islam, dengan orang Islam dan sebagainya. Jadi wal'iyadzubillah, kita mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita tidak termasuk dalam golongan munafik. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Baunya wangi tetapi rasanya pahit. Dia orang munafik tapi dia mengaji Al-Quran, cuma dia munafik. Wal'iyadzubillah. Kalau ada munafik di kalangan kita, mudah-mudahan dia sedar, bertaubat dan dia kembali jadi orang mukmin yang sebenar-benarnya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, kamathalil hanzalah, yang tidak ada bau dan rasanya pahit. Dan beberapa hadis-hadis yang lain. Cuma saya nak sebut juga hadis yang seterusnya yang Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, kita tidak boleh cemburu, tak boleh dengki kecuali dua golongan. Satu, lelaki ataupun perempuan, rajulin atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang Allah kurniakan dia pandai membaca Al-Quran, faham Al-Quran dan sebagainya, dan dia mengaji siang dan malam. Dia tidak tinggalkan Al-Quran. Golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, wa rajulin atahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan segolongan yang lain, sama ada lelaki ataupun perempuan, cuma disebut di dalam hadis ini lelaki yang dikurniakan harta yang banyak, dan dia tidak guna untuk jalan yang salah, dia gunakan untuk fahuwa yunfiquh, dia menginfakkan untuk orang Islam. Lagi-lagi sekarang ni kita tengok ramai orang kaya yang ada kesedaran, tidak kira yang terkenal ataupun tidak terkenal, dia suka membantu orang, suka bagi sumbangan kepada orang susah, terutama di musim PKP ni. Jadi dua golongan ni kita boleh cemburu, bukan dengki tapi lebih kepada cemburu. Jadi bila kita cemburu, kita nak jadi macam dia, kita juga belajar Al-Quran. Kalau kita, satu lagi, kita cari harta, cari duit supaya kita dapat infak lebih banyak. Ini bab yang pertama, kelebihan membaca dan juga para pendamping Al-Quran. Kemudian bab yang kedua, kelebihan orang yang membaca Al-Quran berbanding orang lain. Imam An-Nawawi membawa hadis daripada Ibnu Mas'ud yang cerita bahawa Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang paling layak ataupun kita kata orang yang paling sesuai untuk jadi imam, mengimamkan orang ramai di masjid, ialah yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Dan ini memanglah kalau kita tengok kepada jabatan-jabatan agama Islam seluruh negeri di negara kita, dia buat interview dulu, temuduga dulu, cek bacaan Al-Quran. Kita kena yang paling pandai lah, yang paling pandai, tidak salah dari sudut makhraj, dan kalau boleh sifatnya pun betul setiap huruf, yang paling sedap, yang paling betul tajwid, makhrajnya, itulah yang boleh dilantik sebagai imam. Jadi ini merupakan satu kelebihan. Orang yang pandai mengaji, pandai membaca Al-Quran ini, dialah yang paling sesuai dilantik sebagai imam. Dan Imam An-Nawawi menyebut juga di dalam bab yang kedua ini, bahawa membaca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir, daripada bertahlil, daripada bertasbih dan menyebut zikir-zikir yang lain. Jadi membaca Al-Quran ini lebih utama dari sudut keutamaan. Kemudian bab yang ketiga, kemuliaan ahli Al-Quran dan tegahan supaya tidak menyakiti mereka.
Kita tidak boleh menyakiti ahli Al-Quran ataupun orang-orang alim di bidang Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Ahli tafsir, guru-guru Al-Quran, semuanya kita tak boleh menyakiti mereka. Sebab mereka ni mulia dengan sebab adanya Al-Quran pada diri mereka. Dalam bab ini, Imam An-Nawawi membawa beberapa ayat daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Saya nak sebut berkenaan dengan hadis Nabi yang dibawa oleh Imam An-Nawawi, yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikram dhi syaibatil muslim wa hamilil Quran ghairil ghali fih wal jafi an." Antara tanda pengagungan, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan seorang muslim yang berusia, yang tua. Jadi kita kena hormat orang tua, dan juga memuliakan pendamping Al-Quran ataupun ahli Al-Quran, hafiz, orang yang ingat Al-Quran, yang tidak berlebih-lebihan, tidak melampau, ataupun yang tidak lalai. Dia dulu hafiz, hafal Quran, ada banyak ilmu berkenaan dengan Al-Quran, tetapi sekarang dia dah lalai. Jadi yang ni kita kena tegur dia lah. Yang kita kena hormat ialah orang yang ada ilmu-ilmu Al-Quran, masih lagi ada, kena muliakan. Dan juga wa ikram dhi sultan al-muqsit, dan juga memuliakan seorang pemimpin yang adil. Kemudian insya-Allah yang panjang sikit kita nak sentuh, tidak panjang sangat, sikit saja, berkenaan dengan adab-adab mengajar dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, Imam An-Nawawi sebut, memang tidak lain dan tidak bukan, kita nak belajar Al-Quran, nak mengajar ataupun kita nak belajar Al-Quran, kena niat, kena betul. Tujuan kita nak belajar tu kena betul, iaitu nak mendapatkan keredaan Allah semata-mata, bukan kerana yang lain. Ada cerita seorang ibu ataupun seorang ayah, dia hantar anaknya mengaji Al-Quran ataupun belajar ilmu agama supaya anaknya jadi ustaz yang terkenal, jadi ustaz selebriti. Ini niat, tujuan daripada seorang ayah pun tak betul. Jadi akhirnya anak dia tak jadi, tidak menjadi. Suruh belajar di sekolah agama, tak jadi, sebab tujuan ayah dia hantar supaya anak dia ni jadi ustaz selebriti. Itu salah. Jadi kita nak suruh kita sendiri nak belajar Al-Quran, ataupun anak kita, ataupun kita sendiri nak mengajar Al-Quran kepada orang, kerana Allah, bukan kerana keredaan Allah, bukan kerana yang lain, bukan nak kejar keduniaan, bukan nak kejar publicity, terkenal, nak jadi viral dan sebagainya. Itu tak boleh. Kena niat kerana Allah. Sekarang dunia viral, lagilah kena jaga hati, kena jaga niat kita supaya betul-betul kerana at-taqarrub ila Allah, kerana nak mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan kerana yang lain. Jadi ikhlas, niat yang pertama ialah niat kita kerana nak mengajar ataupun belajar Al-Quran ni kerana Allah, dan ikhlas. Tanda ikhlas ialah istiqamah. Tak kira orang suka, orang tengok ataupun tak tengok, kita istiqamah di dalam belajar Al-Quran, kita istiqamah di dalam mengajar Al-Quran kepada orang. Ada juga dunia sekarang, dunia viral ni, dia buat satu video ataupun live di FB mengajar Al-Quran, kemudian dia tengok kepada like. Ini satu bahana ataupun satu fitnah kepada para asatidah, ustaz-ustaz ataupun guru-guru Al-Quran. Jadi bila like kurang, dia down, kurang bersemangat. Bila like banyak, beribu, maka dia pun semangat. Itu kita kena buang jauh-jauh. Kita mengajar ni kerana orang, kerana like, nak dapat like yang banyak. Itu salah lah.
Kemudian antara adab mengajar dan mempelajari Al-Quran lagi, saya ambil beberapa saja. Akhlak guru Al-Quran. Kalau kita nak jadi guru Al-Quran, mungkin dalam 10 ataupun 15 minit lagi. Akhlak guru Al-Quran, antaranya ialah tidak sibuk dengan orang yang terlalu mementingkan urusan dunia. Guru Al-Quran ni tidak boleh terlalu sibuk ataupun terlalu bercampur dengan orang yang sentiasa mengutamakan urusan dunia. Jadi guru Al-Quran ni kena berkawan dengan semua, tetapi jangan masanya banyak dengan orang yang mengutamakan dunia. Dia kena jaga diri. Dan guru Al-Quran ini, kita nak mengajar Al-Quran, perlu ada sifat ataupun sikap lemah lembut. Tidak boleh terlalu cengeng ataupun terlalu garang. Kalau garang, orang akan lari daripada kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat Allah, ayat ni turun kepada Nabi, tapi kita pun sebagai umat kena ambil ibrah dengan, kalau kita walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kita keras hati, garang, kasar, lam faddu min hawlik, orang akan lari daripada kita. Kemudian kena sabar. Guru Al-Quran ni sabar dalam mengajar Al-Quran. Orang tidak akan ajar hari ni, memang tak akan pandai hari ni. Kena memakan masa, tadarruj, secara berperingkat dan memakan masa. Dan bersikap warak. Warak ni satu, meninggalkan perkara yang haram. Satu lagi, tidak mengambil apa sahaja mengikut keperluan. Tinggalkan yang lebih-lebih, yang bermewah. Tidak bermewah-mewah. Guru Al-Quran ni tidak bersikap mewah. Memuliakan orang lain, merendah diri, dan juga bersopan santun. Dan satu lagi, guru Al-Quran juga perlu menjauhkan diri, ini disebut oleh Imam An-Nawawi, perlu menjauhkan diri daripada banyak ketawa. Jadi tak boleh macam tidak masuklah kalau dia guru Al-Quran tetapi banyak duk bergelak ketawa, ataupun dia mengajar Al-Quran tetapi banyak buat lawak. Ini tidak synchronize, tidak kena. Guru Al-Quran tak boleh banyak gelak, banyak ketawa, sebab banyak ketawa ni lama-lama akan mematikan hati. Banyak bergurau, tak boleh banyak gurau. Guru Al-Quran tak boleh banyak bergurau. Berterusan, istiqamah. Guru Al-Quran juga perlu istiqamah, melakukan kewajipan agama dari sudut jaga penampilan diri. Jaga penampilan diri ini bukan kena pakai macam selebriti, tetapi dari sudut agama, jaga penampilan diri ini dari sudut jaga kebersihan diri. Contohnya, cukur misai. Itu antara sunnah. Kemudian potong kuku. Guru Al-Quran ataupun para asatidah, ustaz-ustaz ni tak boleh kuku panjang. Ataupun potong kuku, cuma simpan satu kuku yang panjang. Itu juga tak boleh. Merapikan janggut. Menghilangkan bau busuk daripada pakaian. Kena basuh lah. Tak boleh pakai pakaian yang sama 2-3 hari. Kita rasa kita tak berbau busuk. Kena tanyalah isteri, orang rapat dengan kita. Kita ni nak keluar, nak mengajar Al-Quran dan sebagainya. Kena pastikan kita pakai pakaian yang bersih dan tidak berbau busuk. Dan juga pengajar Al-Quran hendaklah berhati-hati dengan sifat hasad, dengki. Tak boleh. Guru Al-Quran tak boleh. Orang yang biasa, orang Muslim juga tak boleh ada sifat dengki, sebab sifat dengki ni dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW akan memakan amalan kebaikan kita. Lagi-lagi guru Al-Quran tak boleh ada sifat dengki di dalam hati. Kalau contohnya sesama guru Al-Quran dengki, orang tu ada ilmu lebih sikit daripada dia, dan dia dengki supaya Allah tarik balik ilmu Al-Quran daripada kawan dia. Itu tak boleh. Guru Al-Quran tak boleh ada sifat dengki. Riak.
nak tunjuk pada orang. Macam yang saya sebut tadi lah. Kita mengajar Al-Quran, tak boleh nak tunjuk apa ni, bukan kerana riak, bukan nak menunjuk-nunjuk kita ni lebih pandai dan sebagainya. Ujub, tak boleh. Kita boleh merasakan kita ni lebih daripada orang. Cuma kita ada ilmu, kita sampaikan, kita ajarkan tanpa riak, tanpa ujub dan sebagainya. Kemudian disebut oleh Imam An-Nawawi juga, guru Al-Quran tidak wajar merendahkan ilmu. Yang disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam tajuk ini ialah guru Al-Quran tidak wajar merendahkan kedudukan ilmu, iaitu dia pergi ke tempat orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Tapi apa yang Imam An-Nawawi sebut ini memang berlaku pada hari ini. Orang guru Al-Quran ni dia kena pergi ke rumah murid ataupun pergi ke tempat murid itulah untuk belajar Al-Quran. Kalau dulu orang yang nak mengaji ni dia datang jumpa guru Al-Quran. Macam kita di kampung-kampung dulu, kita pergi ke rumah guru Al-Quran kita, berhimpun di situ, belajar di rumah dia. Bukan sekarang ni pengajar ataupun guru Al-Quran kena pergi ke rumah orang yang nak belajar. Kemudian dalam 10 minit lagi, memelihara ayat Al-Quran yang dihafal. Bagi Al-Hafiz dunia kita sekarang, kalau orang yang hafal Quran ni kita sebut sebagai Al-Hafiz. Kalau dulu Al-Hafiz ni orang yang alim dalam bidang hadis. Al-Quran memang dia hafal lah, tapi lebih lagi dia banyak ilmu, hafal hadis yang banyak, dan juga tahu dari sudut dirayah dan juga riwayah. Orang yang hafal Al-Quran dia kena sentiasa murajaah, kena sentiasa mengulang, mengulang ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Jaga supaya tidak hilang, tidak lupa ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Kalau kita baru nak hafal, itu bagus. Kita mulakan dengan juzuk yang ke-30 dulu. Kemudian surah-surah pilihan yang lebih familiar dengan kita, kemudian kita hafal lagi sampailah kita hafal 30 juz. Walaupun kita sudah berusia umur 50, 60, tidak menjadi penghalang untuk kita hafal ayat-ayat Al-Quran. Benda lain kita boleh ingat, ayat Al-Quran memang mudah untuk kita ingat. Allah dah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk disebut, untuk diingat. Kemudian kita masuk bab yang kelima, adab dan etika pendamping Al-Quran. Mula-mula sekali Imam An-Nawawi dia sentuh berkenaan dengan Al-Quran sebagai punca pendapatan. Ada orang dia sebagai guru Al-Quran dan dia menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya punca pendapatan dalam mencari rezeki. Jadi dia dapat rezeki ini melalui mengajarkan Al-Quran. Tidak salah. Ramai ulama mengharuskan boleh mengambil upah, cuma tidak melampau lah. Tidak kata nak pergi mengaji ataupun apa-apa saja ilmu berkenaan dengan Al-Quran ni kita tetapkan nak panggil kita nak mengajar ataupun ceramah berkenaan dengan Al-Quran, tafsir, tadabbur, tajwid, tarannum. Tarannum ni lagu lah, kalau orang yang dikurniakan sedikit suara sedap boleh belajar. Cuma tarannum ni tingkatan yang tidak utama lah. Yang utama belajar membaca, kemudian belajar tajwid,
belajar tafsir, tadabbur, itu yang lebih utama. Bila orang panggil kita untuk mengajarkan ilmu-ilmu ini, kita tak boleh minta upah ataupun balasan upah yang terlalu keterlaluan. Macam kita tetapkan 1,000 orang nak panggil kita mengajar ceramah berkenaan dengan Al-Quran ni, tafsir dan sebagainya, kita tetapkan 1,000, 2,000, 3,000 dan sebagainya. Itu melampau lah. Yang bagi pendapat saya ataupun pegangan saya, para asatidah ni lebih baik ataupun lebih warak tidak menetapkan upah ataupun sagu hati untuk dia ceramah ataupun mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran ini kepada orang. Kita tidak tetapkan. Itu yang lebih baik. Tak perlu kita tetapkan 1,000, 2,000, 3,000 dan sebagainya. Jadi boleh kita kata dengan bahasa mudah cari makan ataupun kita sumber pendapatan kita yang utamanya melalui Al-Quran, sebab kita mengajar Al-Quran. Cuma jangan melampau. Kemudian bab yang tajuk yang kecil yang kedua di dalam bab ini, bab adab dan etika pendamping Al-Quran, memelihara dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita tengok ramai di kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang sangat-sangat hebat mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Ada yang 1 hari sekali, 1 hari boleh khatam 30 juzuk. Ramai. Dan ada yang 3 hari ataupun 3 malam sekali khatam. Antara orang yang boleh mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 1 hari ialah Sayyidina Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Dan orang yang boleh mengkhatamkan Al-Quran 3 kali sehari, ini yang lagi hebatlah, kita tak mampu lah. Iaitu Salim bin Umar, Qadhi Mesir, dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan khususnya, dia boleh mengkhatamkan 2 kali. Tapi bukan 2 kali sebulan. 2 kali siang sekali, malam sekali. Itu memang dahsyat. Jadi ini sebagai motivasi untuk kita baca Al-Quran banyak. Kita buat dua sesi lah. Ada ketikanya kita mengaji saja. Ada sesi yang lain kita tadabbur. Kita baca Al-Quran dan kita memperhatikan terjemahan ataupun tafsir. Boleh kita rujuk kepada tafsir yang familiar dengan kita, iaitu terjemahan pimpinan Ar-Rahman. 5 ayat. Sesi ni kita tadabbur 5 ayat saja. Sesi yang lain, sesi kita mengaji banyak. Supaya dalam seminggu kita boleh khatam dan sebagainya. Dan sebagai akhirnya, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan hukum mentafsirkan Al-Quran. Kita tak boleh nak mentafsirkan Al-Quran dengan akal, dengan logik pemikiran kita. Sebab Nabi ada hadis daripada yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang memperkatakan sesuatu berkenaan dengan Al-Quran dengan logiknya, dengan akalnya, maka dia kena sediakan tempatnya di neraka. Macam dia menempah tempatnya di neraka. Saya sentuh semalam, viral semalam ada 3 kematian sebab COVID-19. Dan jumlah yang positif 3,333. Maka adalah orang yang nak berlagak pandai. Dia pun mengatakan, dia suruh semua umat Islam di negara kita, dah viral semalam, tengok surah yang ke-33, baca ayat yang ke-33. Surah yang ke-33 ialah surah Al-Ahzab. Dan ayat yang ke-33
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat ini kita kena, sebenarnya ini satu pemahaman yang salah. Dia cuba nak kaitkan COVID-19 ini dengan ayat ini. Ayat ni sebut berkenaan dengan khusus kepada isteri-isteri Nabi atau ummahatul mukminin. Kena baca ayat yang sebelum tu, ayat 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Kemudian ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Dia orang yang tidak bertanggungjawab ini nak berlagak pandai, dia mengatakan wa qarna ni ada sama dengan corona. Kena kaji dulu apakah asal ayat ni. Memang tuju kepada isteri-isteri Nabi. Wa qarna fi buyutikun, hendaklah kamu diam tetap di dalam rumah. Ayat ni tuju kepada isteri-isteri Nabi. Kalau begitu, kalau nak kaitkan, kita semua sekarang PKP, bukan isteri kita saja, kita semua kena diam tinggal di dalam rumah. Dan sangat tidak betul lah dari sudut perkataan asal wa qarna tu, bukan itu perkataan asal, tetapi itu mukhatab kepada perempuan jam'un niswah. Asalnya perkataan waqara yaqiru, kemudian fa'il amar kepada perempuan ramai, qarna waqara yaqiru. Itu tidak salah lah. Khulasah nak cerita, jangan berlagak pandai, jangan mudah untuk ambil ayat Al-Quran untuk kaitkan dengan isu-isu semasa tanpa kita merujuk kepada tafsir para ulama. Jadi tak boleh kita berlagak pandai. Jadi kalau masih ada lagi viral, kena jelaskan itu tidak betul. Wa qarna fi buyutikun bukan merujuk kepada corona. Kalau begitu, kenapa adakah COVID-19 ini berlaku di Malaysia saja? Ayat Al-Quran ni tuju kepada umat Islam di Malaysia dengan bilangan kematian di negara lain bukan 3, tapi di Malaysia sahaja 3 orang. Itu salah lah. Jadi tak boleh sama sekali mengaitkan ayat 33 daripada surah Al-Ahzab dengan COVID-19. Kalau dulu macam-macam lah, tsunami, kemudian pertabalan Sultan Muhammad kelima, kaitkan dengan surah Muhammad, surah yang ke-47. Sebab katanya Sultan Muhammad umur masa dilantik ditabalkan jadi yang di-Pertuan Agong umur 47. Ini pun salah. Jangan kita mudah-mudah untuk mentafsirkan, mudah-mudah untuk mengaitkan ayat Al-Quran dengan isu semasa menggunakan akal kita. Itu salah. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita kongsi. Jadi tuan-tuan kalau nak lebih lagi mendalami kitab ini boleh cari, murah saja. Tapi saya bukan ejen PTS lah. Cuma untuk tuan-tuan dapat semangat lagi mengaji tadabbur Al-Quran. Kita baca juga kitab ni, adab berdamping dengan Al-Quran, yang diterjemahkan, direngkaskan daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi ini bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang saya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.